like dan subscribe YouTube channel kami. Assalamualaikum dan hai. Hari ini kami akan tunjukkan aktiviti aromaterapi sabun. Bahan-bahan yang diperlukan ialah sabun yang telah siap diparut, bekas kaca, pasir berwarna dan juga batu kecil berwarna, ribbon, sudu plastik, tag nama anak dan juga tali. Jom kita buat. Langkah pertama, anak perlu membuka penutup bekas. Sekiranya anak tidak dapat membuka penutup bekas dengan sendiri, bantuan fizikal akan diberikan daripada belakang oleh ibu. Langkah kedua, anak perlu mengambil dan memegang sudu dengan betul. Seterusnya, masukkan pasir berwarna ke dalam bekas. Setelah itu, masukkan sabun yang telah siap diparut. Ketika aktiviti ini, sekiranya anak tidak dapat memegang sudu dengan betul, bantuan fizikal akan diberikan oleh ibu. Ibu juga boleh membantu anak untuk masukkan sabun ke dalam bekas. Masukkan sabun sehingga bekas itu penuh. Setelah itu, masukkan batu berwarna ke dalam bekas. Langkah ketiga, anak perlu mengambil penutup dan tutup bekas tersebut. Seterusnya, langkah keempat, tampal ribbon pada atas penutup. Langkah kelima, ambil tali berserta dengan tag nama dan ikat di sekeliling bekas. Sekiranya anak tidak dapat mengikat tali dengan sendiri, bantuan fizikal boleh diberikan. Akhir sekali, ambil stiker dan tampalkan pada bekas. Bantuan fizikal juga boleh diberikan pada waktu ini dengan menampal stiker tersebut dengan betul. Siap! Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan, kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum famili. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini. Tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira. Kami mengucapkan selamat hari raya
Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Kosong-kosong. Jangan retas negeri tau. Duduk je kat rumah tu. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa jaga SOP. Kita jaga kita. Jaga diri kita selamat daripada COVID. Jaga keluarga anda, jaga diri anda. Semoga hari raya kita dikelilingi oleh orang yang kita sayang. Walaupun jauh di mata namun tetap di hati. Salam sayang. Jangan lupa jaga SOP. Bye. Anak saya Muhammad Ammar bin Fakhrul Nizam, berumur 6 tahun. Mula terapi di dominan sejak umur 4 tahun, tapi sejak bulan Julai 2020 baru start kelas PIKK di dominan. Sebelum ni memang anak saya tu perkembangan dia memang level 1 tahun macam tu. Bila dah hantar ni, bila hantar terapi ada juga perubahan, tapi kita jarang dalam sebulan tu beberapa kali saja. Lepas tu saya buat keputusan untuk ambil kelas PIKK dan kita dah nampak dia punya perubahan tu, perkembangan tu dah makin banyak lah. Contohnya dah boleh menyebut satu perkataan je dulu. Lepas tu dari segi perbuatan, contohnya untuk basuh tangan, dia dah tahu macam mana nak basuh tangan dan kat mana dia perlu pergi untuk basuh tangan. Nama anak saya Kaiser Rais, umur 3 tahun. Ada punya masalah lambat percakapan lah, speech delay lah. Sebelum memang ketinggalan banyak lah. Dari segi kelakuan, dari segi kelaku dia, segi percakapan dia kan. Lepas tu yang saya perasan lepas 3 bulan lebih saya hantar kat sini, Dominant Center ni, nampak dia punya kelakuan dia makin baik. Dia tak mengamuk, kurang menangis. Kata lebih dengar cakap, boleh duduk diam tu lama sikit lah. Lepas tu percakapan dia pun dia banyak perkataan baru. Dia boleh berbual, boleh macam-macam lah. Saya Muhammad Rohaimi, bapa kepada Ahmad Dani. Ahmad Dani yang berusia 7 tahun. Okay, perubahannya amat besar jugalah. Daripada awalnya respon dia amat kurang. Cakap memang sekarang pun respon pun kurang lagi. Cuma dia punya aktiviti, dia punya movement dia. Dulu dia kurang aktif, sekarang ni nak lompat-lompat tu okey lah. Nak buat aktiviti semua, dulu dia diam, kurang aktif. Sekarang ni adalah kerja dia nak join apa, boleh lah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kita dah berlagu-lagu pagi ni Teacher Bas. Selamat pagi. Selamat pagi Teacher Mas. Selamat pagi Ibu Ayah semua. Selamat pagi Ibu Ayah. Okey, bertemu hari ni kita jumpa lagi dalam segmen 30 minit bersama terapis. Saya Oti Mardia. Saya Esti Bazila. Jadi hari ni kita akan share lah berkenaan dengan topik nyanyian dan lagu. Wah, saya sebenarnya Esti Bas seronok sangat dengan tajuk live kita hari ni. Okay, sebab sebelum ni kan masa live kita yang pertama hari tu kita dah cakap pasal 5 aktiviti mudah bersama anak. Lagu dan nyanyian ni antara salah satunya. 2 minggu lepas kita ada discuss pasal topik yang pertama, aktiviti pertama yang boleh buat kat rumah, iaitu People's Game. Saya yakinlah ada ibu ayah yang dah tengok live tu dan maybe dah ada yang cuba dah kat rumah People's Game dengan anak-anak. Kalau minggu lepas yang sebelum live sebelum ni, tajuk apa Teacher Bas? Siapa ingat minggu lepas kita live apa? Okay, kita live berkenaan dengan rutin harian. Macam mana dengan rutin harian tu kita boleh tolong anak-anak kita. Jadi hari ni masuk topik ketiga lah, iaitu nyanyian dan lagu. Wah. Untuk pengetahuan ibu ayah, macam dekat skrin nampak saya dengan Esti Bas kan. Tapi sebenarnya kita ada lagi seorang ahli tim dominan di belakang tabir. Kita ada tim teknikal kita yang bertanggungjawab untuk menguruskan kelancaran sesi live. Terima kasih. Sebenarnya bukan berdua saja, tapi bertiga hari ni dengan ibu ayah semua. Okey, kalau ibu ayah ada tengah tengok live kami hari ni, boleh cakap hi dulu dekat komen. Boleh komen sikit, saya ibu siapa, saya ayah siapa. Barulah best kan kita nak buat sesi sharing, sebab kita tahu dengan siapa kita bercakap, betul tak? Betul tu. Okay, Teacher Bas, kalau kita get back to our topic lah kan. Topik kita lagu dan nyanyian. Bila kita cakap pasal lagu dan nyanyian, biasanya apa macam dilema bila kita nak buat lagu ni dekat rumah? Boleh Teacher Bas explain sikit tak? Biasanya kalau dengar je nyanyian dan lagu ni, biasanya mestilah ibu ayah ataupun bukan ibu ayah sendiri pun, terapis pun kadang-kadang rasa macam boleh ke nak nyanyi dengan anak ni? Alamak, suara ni taklah sedap sangat. Anak nak dengar ke kita nyanyi? Kalau kita nyanyi kan dia lari. Dah sedih kat situ. Jadi kebanyakannya dilema, anak-anak tak suka sangat dengar kita nyanyi. Dia suara tak sedap, kita tak tahu nak nyanyi lagu apa. Biasanya itulah dilema yang ibu ayah dan terapis pun kadang-kadang ada jugalah untuk mencari lagu tu. Jadi tujuan kita live hari ni pun kita nak kongsi macam mana nak tackle balik dilema-dilema tu. Betul tak Teacher Ma? Betul tu Teacher Bas. Jadi untuk hari ni, untuk ibu ayah yang sedang tonton kami, boleh like dan share video ni supaya kita boleh sebarkan manfaat kepada ibu ayah yang lain. Okey. Kalau ada pengalaman berkenaan dengan lagu dengan anak, boleh share kat bawah, kita kongsi sama-sama. Ataupun ada persoalan ke selepas waktu live ni, boleh je tanya kat bawah. Nanti kita akan tanyalah, akan jawab lah selepas di hujung sesi. Apalah Teacher Bas nak tanya pula. Okay, nanti kami cuba jawab sebab yang mungkin ya. Okay, jadi Teacher Bas untuk sesi hari ni, untuk pertama kalinya kita bahagikan sesi live kepada 2 bahagian. Boleh Teacher Bas explain sikit tak? Bahagian pertama dengan bahagian kedua apa? Okey, boleh. Sebelum ni kita bagikan 5 tips sahaja kan, ataupun 5 aktiviti live yang sebelumnya lah. Untuk kali ni kita bahagikan kepada 2 sebab lagu ni sebenarnya banyak yang kita boleh cerita. Satu pasal lagu, sebelum kita nak menyanyi tu, kita ada tips untuk pilih lagu. Lagu yang nak diguna pun kena ada tips dia macam mana nak pilih lagu tu. Yang kedua adalah tips macam mana nak nyanyi. So jadi kita akan bahagi kepada 2 tips ni lah. Tips lagu, tips pilih lagu dan
tips macam mana nak nyanyi dengan anak. So kalau untuk tips lagu, selepas ini Teacher Mak akan kongsikanlah dengan ibu ayah semua. Kalau untuk saya, tips macam mana nak menyanyi. Betul tu. Nanti kalau siapa yang share tips menyanyi, kena menyanyi juga Boleh Teacher Bas? Wah, kita nyanyi sama-sama ya. Okey, kalau dekat komen kita ada Perpustakaan Desa Kampung Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, Encik, selamat datang tengok live kami. Terima kasih. Lepas tu kita ada Cik Na. Cik Na tag somebody tu, nak suruh tengok. Lepas tu kita ada juga Puan Nur Atikah Juso. Hai, Mama Adam di sini. Hai Puan. Hai. Okey, jadi Teacher Bas, kita terus masuklah kita punya topik hari ni Betul tu. Kongsi, jom kita start. Boleh ke kita teruskan dengan tips yang untuk memilih lagu? Boleh, saya dah tak sabar ni nak share. Okey, kejap saya share slide. Untuk hari ni yang specialnya, kita ada slide. Walaupun sebelum ni tak ada, tapi hari ni kita ada sebab kita nak tunjuk lagu kan. Rupa-rupanya nak pilih lagu pun ada tips-tips dia. Bukan main pilih je nak bagi kat anak. Okey. Jadi sebelum tu admin boleh tolong up dulu poster kita hari ni. Admin dah buat cantik-cantik dah. Sebelum tu kita ada Ayah Al-Fatih. Assalamualaikum Cik Haji Zulkifli. Terima kasih joinlah kami. Okey. Wah, tengok tu. 5 tips memilih lagu. Ada 5. Yang pertama kita ada minat anak. Minat anak ni sebenarnya yang paling penting sebab kita nak tarik anak untuk join sesi berlagu kita hari tu kan. Jadi kenalah ikut minat anak. Macam mana nak tahu minat anak? Nanti kita akan tengok ya. Okey, yang kedua kita ada boleh digayakan. Lagu ni mestilah kita kata macam boleh digayakan menggunakan bahasa badan kita. Sebabnya kalau kita dengar sahaja lagu kan, dengar je dia hanya melibatkan satu sensori sahaja iaitu auditory. Tapi kalaulah kita cari ataupun kita guna lagu yang boleh digayakan, dia akan melibatkan kemahiran lain. Contohnya kemahiran meniru, kemahiran belajar motor skill yang baru. Banyak tu sebenarnya faedah menggayakan lagu. Okay, yang ketiga kita ada ringkas. Ringkas kalau bahasa mak saya simple lah kan. Kena simple bergantung kepada umur anak kita. Yang keempat kita ada perkataan yang ditargetkan untuk anak. Kalau perkataan yang ditargetkan untuk anak ni bergantung kepada kita kata tahap umur anak lah. Contoh kalau anak umur 2 tahun, kita nak target apa? Okay. Yang kelima, kita akan ulas tentang lagu berulang. Berulang ni pun penting sebab berulang ni akan tentukan sama ada anak akan kuasai tak skill yang kita nak ajar melalui lagu tu. Okay. Kita terus masuk kepada poin yang pertama. Poin yang pertama kita minat anak. Minat anak. Kalau saya tak, biasanya lah kalau kanak-kanak ataupun pelajar yang datang sini, dia sama ada 2 je. Sama ada dia minat lagu Melayu macam Didi and Friends ataupun dia suka lagu English macam Cocomelon. Kalau pasang video kan, kalau kita pasang, kita macam nak tarik dia main dengan kita pasang lagu intro Cocomelon pun dah datang dekat kita nak tengok sekali video tu. Jadi kalau ikut minat anak ni adalah perkara pertama yang ibu ayah kena consider apabila kita buat aktiviti lagu dengan anak. Okay. Kalau ikutkan memang anak bila dia umur 2 ke 3 tahun kita akan nampak dia ada preference dalam lagu yang disuka. Contohnya ada anak macam yang saya cakap tadi, dia minat lagu Didi and Friends, ada anak minat lagu Cocomelon. Jadi kita akan gunakan ataupun kita akan manipulate minat anak tersebut bila kita buat aktiviti lagu ni. Contohnya kan kalau Didi and Friends kita boleh guna lagu Kalau Rasa Gembira,
Kalau Cocomelon, kita boleh guna lagu Roro Your Boat. Banyak lagi lagu. Saya pasti ibu ayah tahulah lagu-lagu ni lebih daripada saya tahu kan. Jadi kalau persoalan yang kita kata macam kita akan tertanya-tanya lah bila berkaitan dengan minat anak ni, macam ada parents yang datang tanya, anak saya tak minat lah lagu Melayu teacher, minat lagu English je, macam mana ni? Macam mana saya nak ajar contoh kalau perbuatan dia dalam bahasa Melayu sedangkan dia minat lagu bahasa Inggeris, jadi tak boleh nak ajar bahasa Melayu tu. Kalau ikut nanti ada caranya macam mana kita nak guna lagu Inggeris untuk tackle kosakata Melayu. Tapi yang tu Teacher Bazilah lah yang akan terangkan kepada ibu ayah. Untuk hari ni kalau minat anak ni sebenarnya dia akan bergantung kepada dua faktor. Okey, faktor yang pertama adalah tahap pendedahan anak kepada lagu tersebut. Contoh kan, kalau anak dari kecil, kita kata macam dari umur 2 tahun, kita expose dengan lagu Cocomelon, jadi memang besarlah kemungkinan anak ni akan minat lagu Cocomelon, akan minat lagu English. Kalaulah kita exposekan banyak contoh kan Didi and Friends kepada anak, anak akan minat Didi and Friends lebih daripada minat karakter-karakter yang lain. Sebenarnya bukannya berkaitan dengan anak tu memang lahir dah ada minat lagu Inggeris ke lagu Melayu ke. Sebenarnya anak tak faham pun lirik tu. Tetapi sebab faktor pendedahan yang lebih terhadap lagu-lagu, jadi anak akan mula ada preference dalam lagu. Jadi ibu ayah boleh decide dah contoh dari anak umur 2 tahun nak anak kuasai bahasa utama bahasa yang mana. Kalau kita nak anak tahu bahasa Melayu sebab nanti kan nak masuk sekolah kena cakap dengan kawan kan. Nak cakap dengan kawan bukan semua faham English. Jadi dari kecil dah boleh dedahkan anak dengan bahasa Melayu. Barulah lagi mudah untuk ibu ayah untuk ajar bahasa Melayu nanti untuk anak. Okey, yang tu yang pertama. Kalau tak kenal maka tak cinta lah. So macam cuba untuk kenalkan anak-anak dengan bahasa Melayu juga, lagu Melayu. Apa kurangnya? Macam tu. Betul tu Teacher Bazilah, saya sokong. Okey, yang kedua, faktor yang kedua adalah selain daripada kita yang dedahkan anak kepada lagu-lagu tersebut, akan ada juga faktor lain, contohnya faktor persekitaran. Faktor persekitaran ni bila bukan kita yang dedahkan kepada anak, tapi contoh anak bila pergi sekolah, cikgu dedahkan dengan lagu bahasa apa. Kalau anak balik rumah nenek kan main dengan sepupu, bila main tu guna lagu bahasa apa. Yang ini pun akan mempengaruhi minat anak juga. Jadi ni adalah dua faktor utama yang akan mempengaruhi minat anak. Saya ulang lagi sekali, yang pertama pendedahan daripada kita sendiri dan yang kedua adalah pendedahan daripada sekeliling ataupun persekitaran. Okey, yang tu yang pertama lah. Okey, kita ada poin yang kedua. Okey, yang kedua, lagu tersebut mestilah ringkas. Sebelum tu kita ada Puan Amy. Betul ke tak saya sebut nama ni? Harap betul lah. Hai teacher, Ibu Khalif here. Hai Puan, baru je jumpa Ibu Khalif hari tu. Okey, seterusnya poin yang kedua, saya teruskan dengan poin ringkas. Lagu tersebut kena ringkas sebab anak tak akan boleh digest lagu yang kompleks, lagu yang panjang sangat, susah untuk anak. Okey, jadi saya bagi contoh kita ada dekat skrin sekarang, kita ada A dan B. Kalau A lagu Rasa Sayang, buat cipedak di luar pagar, lagu tu kan. Lagu B, lagu yang saya rasa memang familiar lah dalam kalangan anak-anak kita, lagu Kalau Rasa Gembira. Okey, untuk lagu antara A dengan B ni kan, cuba ibu ayah komen sikit, A ke B lagu yang ringkas? Boleh tak ibu ayah komen? Saya tunggu ibu ayah komen, boleh? Puan Sharifah Azati Ilianya nyanyi teacher. Dah nyanyi dah tadi, satu baris je. Tak boleh nyanyi banyak nanti hujan. Ibu ayah rasa agak-agak A ke B? Teacher Bazilah, A ke B agak-agak yang ringkas? Bagi saya lah yang ringkas tu B rasanya. Tengok. Sama lah dengan kebanyakan ibu ayah. Contoh kan Puan Nurul Ain cakap B, Cik Nat cakap B, Puan Izwani cakap B, Puan Amy cakap A. Ringkas B. Okey, Puan Amy tukar jawapan. Okey, diterima.
Oh, kita ada Puan Lia Mazlin lah sebagai teacher. Ibu Medina sini. Selamat datang Puan. Okey, seterusnya. Puan biasanya nyanyi A. Ramai pilih B. Ramai pilih B. Kalau ikut jawapan yang betul adalah ding 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 B. Betul lah, kalau rasa gembira lagi ringkas. Okey, saya ulas sikit ya. Kenapa lagu kalau rasa gembira ni kita bagi kita ringkas lah. Okey, yang pertama kalau ayah dengan ibu nampak dekat skrin kan. Okey, kalau rasa sayang dia punya kosakata tu adalah kosakata yang berbeza. Contoh, buah cempedak di luar pagar, ambil galah, saya budak baru belajar. Lepas tu kalau salah tolong tunjukkan. Dia kita kata macam untuk anak yang umur 2 ke 3 tahun, 3 tahun lebih macam tu kan. Biasanya kita akan ajar perkataan kosakata melibatkan perbuatan. Kita akan ajar kosakata melibatkan macam bermain semua tu. Jadi kita jarang lagi nak expose dengan konsep, contohnya konsep di luar, konsep jolokkan. Macam susah tu perbuatan jolokkan kan. Macam tak berapa relate dengan kita kata kehidupan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun kan contohnya. Jadi kalau kita pergi kepada lagu Kalau Rasa Gembira, okey, kalau rasa gembira kita ada kita kata macam ayat dia straightforward. Kalau kita rasa gembira kita tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau kita rasa gembira, lepas tu kita nak tunjuk kita gembira, kita tepuk tangan. Jadi dia punya perkataan tu kita kata macam sesuai untuk kanak-kanak yang sedang belajar. Kita kata macam umur 2 tahun sedang nak belajar. Kita kata perbuatan tepuk tangan, perasaan gembira. Dia ringkas dan straightforward kepada anak. Macam tu. Okay, yang ni yang kedua ya. Okay, poin yang ketiga kita ialah berulang. Kalau berulang ni saya guna contoh yang sama. Kalau A lagu Rasa Sayang, kalau B lagu Kalau Rasa Gembira. Okey, mari kita tengok antara dua lagu ni. Kalau ibu dan ayah tengok kan, Kalau Rasa Sayang ni setiap perkataan dalam setiap rangkap tu dia berbeza antara satu sama lain kan. Macam rangkap 1 cakap pasal buah cempedak, rangkap 2 cakap pasal ambil galah. Dia macam tak ada pun kita kata ayat yang berulang-ulang. Kalau kita tengok pula lagu Kalau Rasa Gembira, rangkap pertama, barisan pertama tu dia sama dengan barisan kedua, sama dengan barisan keempat. Cuma barisan ketiga je lain sikit kan. Jadi kita boleh nampak kat situ ada banyak perkataan sama yang berulang. Jadi perkataan sama ni lah yang boleh memudahkan anak untuk tangkap apa yang kita nak cakap dalam lagu tu sebenarnya. Okay, contoh kan, kalau rasa gembira tepuk tangan, tepuk. Kalau rasa gembira tepuk tangan, tepuk. Jadi tepuk tangan tu sentiasa berulang. Kalau ulang 10 kali, insya-Allah anak tu dah dapat dah tepuk tangan ni. Maksud dia kita gerakkan tangan kita macam ni. Tu maksudnya berulang. Lagipun cuma kalau kita tengok kat lagu yang A tu, Rasa Sayang, penggunaan perkataan dalam lagu Rasa Sayang tu semuanya macam perkataan yang jarang kita guna kat rumah dengan anak. Tiba-tiba buah cempedak, lepas tu jolokkan. Macam anak-anak tak pernah dengar perkataan tu, jadi macam dia kurang menarik minat kanak-kanak lah, maknanya anak-anak kita, sebab apa benda tu jolokkan, tak pernah dengar pun. Kalau lagu Rasa Gembira ni perkataan yang digunakan semua macam perkataan rutin harian yang kita selalu guna benda tu. Jadi macam dia familiar lah dengan penggunaan perkataan dalam lagu Kalau Rasa Gembira. Jadi mudah untuk anak-anak. Sudah betul tu Teacher Bas. Nice add up. Okay, tu untuk poin yang ketiga. Okay, poin yang seterusnya, poin keempat. Kita ada boleh digayakan. Okay, setiap lagu yang kita pilih untuk anak, kalau boleh kita nak supaya anak boleh tiru gaya kita bila kita nyanyi lagu tersebut. Contohnya kan, saya bagi contoh yang kalau puan, ayah dengan ibu boleh tengok dekat slide tu. Okay, kita ada dua lagu kat situ. Yang pertama kita ada lagu bahasa Melayu. Kita ada kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kita ada lagu pasal anggota badan. Itu yang pertama lah. Jadi kalau kepala, bahu, lutut, kaki ni, bila kita nyanyi kan kita boleh gerakkan tangan kita kan, macam kepala tunjuk kepala, bahu tunjuk bahu. Jadi sesuai lah kita nak main dengan anak. Boleh guna lagu ni
untuk ajar anak tentang anggota badan. Jadi anak pun bila dia tengok kita duk buat kan, duk tunjuk kepala, duk tunjuk bahu. Jadi lama-lama anak akan tertarik untuk ikut kita untuk buat gerakan tersebut. Okay. Kalau ni lagu kepala bahu lutut kaki. Kita ada lagi satu, kalau lagu English kan kita ada the wheel on the bus goes round and round, round and round, round and round. Bila pergerakan round and round tu kita boleh buat gaya tangan kita round kan. Jadi tak adalah anak macam kita kata macam serap je perkataan tu round and round, tapi tak tahu pun in real life round and round tu apa kan. Bila kita tunjuk macam ni round and round kan, jadi anak dapat gambaran. Oh kalau round and round ni macam ni, pergerakan membulat. Macam tu. Yang itu boleh digayakan. Ibu ayah boleh je komen, komen-komen kalau dekat rumah, kalau lagu-lagu yang anak suka ikut gaya tu lagu apa. Kalau macam dekat sini biasa kalau kami guna lagu ni lah, lagu kepala bahu, lagu wheel on the bus. Betul tu. Satu lagi kan nak tambah lah sikit. Sebenarnya dengan lagu yang boleh digayakan ni, sebab biasanya realistik ni kan waktu PKP lockdown, biasanya anak akan banyak masa kan dengan screen time. Jadi macam bila kita pasanglah lagu yang bergaya ni, sebenarnya kita boleh menggalakkan anak-anak untuk meniru. Kalau siapa yang pernah datang sesi ST tu, kemahiran meniru ni sangatlah penting untuk anak-anak untuk meniru lagi banyak. Selepas itu, sebelum meniru perkataan, kita galakkan dia orang meniru gaya. Jadi untuk kalau dia orang tengok telefon apa, kita join sama-sama dengan anak dan buka lagu yang boleh tiru gaya ni, kita buat gaya sama-sama dengan anak. Bantu anak untuk tiru gaya tu sebenarnya. Sebab sangat bagus kalau kita guna lagu yang ada gaya ni. At least dia boleh tingkatkan kemahiran motor, boleh bantu untuk dia orang meniru lagi lagu-lagu tu. Itu boleh improve lah untuk kemahiran meniru anak-anak sebenarnya. Betul tu Teacher Bazila. Saya selalu dengar ST Bazila nyanyi lagu, lepas tu joget-joget dalam bilik dengan anak. Biasanya kalau ST Bazila selalu guna lagu Ram Sam Sam lah. Saya pun tak tahu macam mana nak menari lagu tu, jadi tak boleh lah nak tunjuk hari ni. Okey, seterusnya poin yang kelima. Okey, kita ada poin yang terakhir lah untuk bahagian pertama. Kita mempunyai perkataan yang kita target untuk anak. Yang ni pun antara salah satu aktiviti sebab apa nyanyian ni kita boleh guna kerap lah untuk anak. Okey, contoh kan kalaulah kita nak anak faham perbuatan tepuk tangan. Kita nak dia faham kalau kita cakap tepuk tangan maknanya perbuatan ni macam ni kan. Kita boleh guna lagu kalau rasa gembira tepuk tangan. Okey. Tapi kalaulah kita nak anak faham anggota badan, kita boleh guna lagu kepala bahu lutut kaki. Kalau ikut kan dari kita kata macam dari segi saintifik pun, bila kita guna irama lagi mudah untuk anak ingat apa yang kita nak anak hafal tu. Jadi contoh kan kalau kita cakap tepuk tangan macam tak menarik kan, tak menarik perhatian anak pun untuk buat apa yang kita nak ajar tu. Jadi bila kita guna lagu, kita boleh tarik minat anak untuk belajar perkataan yang kita nak anak ajar tu. Nak tepuk tangan, guna lagu tepuk tangan. Nak faham anggota badan, kita guna lagu yang menerangkan anggota badan. Jadi tapi macam mana ni teacher? Macam saya nak ajar anak saya pakai baju, tapi tak ada pun lagu yang sesuai untuk pakai baju. Nanti kita boleh modify lagu-lagu tersebut untuk ajar kepada anak perkataan yang kita nak target untuk anak. Tapi cara dia nanti Teacher Bazila akan terangkan kepada ibu dan ayah. Ni kita ada Puan Lia Mazlin ada share komen. Betul teacher, Medina baru pandai stomp feet and goyangkan tangan bila lagu Wheel on the Bus. Wah, bagus ni. Maknanya anak dah ada kesedaran untuk meniru. Bagus sangat. Teacher Bas ada nak tambah apa-apa? Okey, tadi poin yang Teacher Mas cakap kan nak tambahlah sikit. Anak-anak lagi cepat belajar bila ada lagu. Sebenarnya bila kita gunakan lagu, dia melibatkan lagi banyak sensory and sense dia dengan lagu. Macam gaya, dia boleh tengok guna lagu, gaya tu ataupun screen, guna visual. Lepas tu ada irama. Kita manusia ni memang sangat suka dengan irama. Bukan budak-budak je, bukan kanak-kanak je biasanya. Teacher pun, orang dewasa pun suka dengan lagu kan. Sebab itulah sebenarnya lagu ni
sangat membantulah untuk anak belajar. Banyak sains yang terlibat dan lagi mudah untuk dia orang ingat sebenarnya. Yang tu saya nak tambah sikit lah maknanya untuk yang Teacher Ma bagi tahu tadi. Jadi Betul tu Teacher Bas. Jadi sebelum kita ke segmen yang kedua dengan ST Bas, kita ada satu lagu ataupun kita kata macam video lah yang kita nak tunjuk untuk ibu ayah. Sebenarnya bila kita nak, kita kata macam kita cakap pasal lagu untuk anak kan, dia tak semestinya lagu tradisional ataupun lagu kanak-kanak macam rasa sayang macam kalau rasa gembira tepuk tangan. Kita boleh juga jadikan zikir sebagai lagu untuk anak. Lagi best kan? Nanti kami akan tunjukkan video macam mana zikir kita boleh masukkan elemen meniru gaya yang sesuai untuk diajar kepada anak. Okay, boleh tak admin teknikal kita tolong up video untuk ibu ayah tengok. Video apa ni yang kami ada ni? Okey. Lagu rupanya Asmaul Husna rupanya. Kalau kita terfikir Asmaul Husna mesti kita terfikir versi yang Nas'aluka ya. Betul tak? Rasanya betul dah lagu tu. Kenapa kita nak guna lagu ni dengan kenapa pilih lagu ni untuk introduce dengan anak-anak? Nada dia lagi catchy, lagi senang nak ingat, lepas tu ada gaya. Sebab itulah kalau nak introduce kita cari lagu yang boleh tarik minat anak-anak, betul tak Teacher Ma? Betul tu. Kita pilih lagu yang bermanfaat untuk sokong perkembangan, sama ada perkembangan motor, perkembangan kognitif ataupun perkembangan bahasa anak kita. Jadi kita ada Puan Sena, betul tak ya saya sebut nama? Maaf ya kalau silap. Haris suka lagu Five Monkey jumping on the bed sambil pegang 5 barang and drop satu-satu. Oh, kreatif ni. Maknanya dia boleh terfikir double meaning di sebalik lagu tu. Kan dalam lagu tu Five Monkey dan dia kreatif dengan ambil barang lain. Jadi dia boleh relatekan dengan lagi jauh lah daripada lagu tu. Betul-betul. Lagi satu kan dia punya kita kata imajinasi tu biasanya kita yang lompat sendiri atas katil, lepas tu kita macam jatuh macam tu kan. Tapi kalau Haris drop barang satu-satu. Maknanya dia pandai gunakan situasi tu untuk explain situasi yang lain. Betul Teacher Bas? Betul tu. Okay, kita dah nak masuk kepada sesi kedua kita. Okay, kalau tadi kita cakap pasal macam mana nak pilih lagu. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula macam mana tips nak menyanyi. Yang ni penting ni. Okay, Estiba silakan. Okay, sekarang tadi kita dah cakap macam mana nak pilih lagu. Sekarang adalah masanya untuk kita gunakan suara kita. Gunakan segala kebebanan kita untuk menyanyi dengan anak. Macam mana tu? Okay, tadi kita dah ada lagu. Okay, saya akan share slide saya. Okay, sebelum tu kita ada poster Estibas. Poster yang cantik-cantik kita. Okay, okay, tak apa. Ada poster. Yang ni poster. Jadi tips untuk menyanyi dengan anak pun kita akan sediakan 5 tips lah. Maknanya tips yang pertama, pilih lagu yang boleh diulang, yang perlu diulang sahaja. Macam tadi yang Teacher Ma kata yang berulang. Lepas tu pilih lagu yang tertentu dan berikan penekanan. Sebab apa nak tekan? Lepas ni saya akan terangkan lebih lanjut. Yang ketiga, nyanyi dengan kadar perlahan. Yang keempat, nyanyi sambil buat gaya. Gaya. Sama kan macam Teacher Ma sebutkan tadi. Gaya tu sangat penting. Yang ketiga, 5.
Okey, kita boleh ubah suai lagu yang anak-anak minat tu. Kalau dia minat lagu English, kita nak ajar dia bahasa Melayu, kita boleh ubah lirik tu jadi bahasa Melayu. Macam mana? Okey, jom kita tengok slide yang saya prepare. Okey, boleh tolong sharekan slide saya, teknikal? Okey, dah nampak ke? Okey, tips yang pertama, tips menyanyi. Kita yang pertama, pilih lirik yang perlu sahaja. Okey, seperti yang Teacher Mar tunjuk tadi, lagu Kalau Rasa Gembira. Kalau kita ingat baliklah kan, Kalau Rasa Gembira tu, lagu dia sangatlah panjang, daripada tepuk tangan, lepas tu hentak kaki, lepas tu petik jari, banyak sangat. Tapi kita nak pilih lirik yang perlu sahaja. Apa yang kita nak aim dekat anak-anak kita, apa yang kita nak aim untuk anak-anak kita belajar. Jadi kita ambil je satu part tu, iaitu tepuk tangan. Jadi kita akan ulang je iaitu kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya, kalau rasa gembira tepuk tangan. Jadi kita pilih lirik yang perlu sahajalah, maknanya macam The Wheel on the Bus Go Round and Round pun panjang lagunya, kita pun tak ingat. Jadi kita guna je apa yang kita ingat, lirik yang perlu sahaja untuk anak-anak belajar. Kalau kita nak dia belajar pasal go round and round, kita ulang je yang part tu sahaja. Ulang tapi pastikan menarik lah kita ulang tu. Jadi yang pertama, kita pilih lirik lagu yang perlu je untuk anak. Selepas dia dah mahir yang tu, kita boleh teruskan dengan lirik lagu yang lain pula. Okey, seterusnya yang kedua, pilih lirik tertentu untuk diberikan penekanan. Dia berkait rapat dengan yang pertama tadi, poin yang pertama tadi. Sebab tadi kan kita kata kita pilih lirik lagu yang anak-anak perlu belajar, anak-anak pilih lirik lagu yang kita nak target untuk anak belajar. Jadi kalau untuk tepuk tangan ni, kita dah target untuk anak untuk faham dengan kata kerja tepuk tangan, kita kena tekankan perkataan yang kita nak target tu. Contoh macam mana tekan? Okey, saya nyanyi dua versi boleh dengar. Mana satu yang saya tekan, yang A ke yang B? So kalau yang A, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya, kalau rasa gembira tepuk tangan. Yang tu yang A. Okey, kalau B pula, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira tepuk tangan. Seterusnya lah. Kalau rasa gembira dan ingin menunjuknya, kalau rasa gembira tepuk tangan. Ibu ayah rasakan yang mana satu yang saya tekankan perkataan untuk kita highlight ke anak tu. Nyanyian A ke nyanyian B? Saya tunggu. Teacher Mar rasa yang mana? A ke B? Saya suka yang B. Betul tu. Betul semua Cik Na. Encik Haji Zulkifli, betul B. B tu bila dengar balik kita, anak-anak akan dengar dengan betul yang kita highlight perkataan tu. Tepuk tangan. Kalau yang tadi tu macam laju, satu nada. Yang kedua, Khalif main intai HB ibu ni. Dia suka B lah tu. Oh, Alhamdulillah. Khalif dengar teacher nyanyi sebab apa dia suka yang tu? Ada, walaupun kita nyanyi ada nada yang berbeza, tapi dalam lagu tu kita boleh tekankan lagi, buat lagi nada yang berbeza, tekankan suara kita untuk perkataan yang kita nak anak faham dan nak anak kenal dengan perkataan tu. Jadi kita kena tekan. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga. Tadi sebenarnya selain daripada tekankan perkataan tepuk tangan tu, saya ada buat satu lagi benda. Iaitu nyanyi dengan kadar dan pace yang perlahan. Kalau yang pertama tadi, kalau rasa gembira tepuk tangan. Yang kedua, kalau rasa gembira tepuk tangan.
Dia satu. Dia lambat sikit pace dia. Kita kalau kenapa kita lambatkan pace? Sebab nak mudah anak catch up. Nak mudah anak macam tarik perhatian anak lah kita bila lambat-lambat ni. Kalau laju-laju, kita pun tak faham apa benda ni. Daripada lagu dengar macam orang beleber. Gitu. Sebab laju kan, orang beleber biasanya laju kan. Macam kita nak bezakan lah beleber ke nyanyi. Jadi kita kena lambatkan lah pace dia. Contoh kalau lagu The Wheel on the Bus ni kan, kita nak lambatkan macam mana? Macam ni. The wheel on the bus go round and round, round and round. Dia lambatkan pace tu. Sebenarnya kalau lah kita nyanyi, kita boleh kontrol pace lagu tu. Maknanya kita boleh lambatkan. Kalau macam mana pula dengan skrin anak-anak YouTube tu? Boleh ke kita nak kontrol kelajuan lagu dalam YouTube tu? Agak-agak boleh tak? Teacher Mak, agak-agak boleh ke? Ibu ayah, agak-agak boleh ke kita kontrolkan pace ataupun kadar kelajuan lagu dekat tu? Boleh Estibas. Kalau ikut saya sangat suka, contohlah kan kalau ada serta-serta masa kita akan guna juga video dekat YouTube untuk anak bergantung kepada target masing-masing lah. Kalau saya suka sangat pasang lagu tu perlahan sebab kalau perlahan dia akan train anak untuk lagi sabar. Dia akan train anak untuk dengar betul-betul kan perkataan apa yang video tu cakap kan. Sebenarnya boleh betul tu Teacher Mak. Puan Lia Mazlin, sebenarnya kita boleh tukarkan kelajuan dekat YouTube tu. Dekat button YouTube kat atas ada 3 titik tu, kat situ dia ada cara untuk tukar kelajuan dia. Ada, kita buka YouTube, ada kat atas dekat setting 3 titik bertindih tu, kita boleh tukar. Selain kita boleh tukar resolusi daripada jadi HD, kita pun boleh tukar dia punya lagu tu jadi lambat. Bagus Puan. Dah stop TV dan gadget dan nyanyi semua lagu kami nyanyi sendiri. Bagus, betul tu. Kalau lagi baik kita boleh kita sendiri yang nyanyi dengan anak-anak. Kalau anak tu masih lagi susah sebenarnya nak putuskan anak dengan gadget ni, kita buat slow-slow. Bila buat slow-slow tu, kita bolehlah nak guna je YouTube tu. Sebab tu minat anak kan, kita start dengan tu slow-slow, kita boleh kurangkan gadget dengan anak. Okey, satu lagi tips kalau nak nyanyi dengan anak untuk dia lagi berminat dengan kita, berbanding gadget, kita nyanyi sambil buat gaya. Yang keempat, nyanyi sambil buat gaya. Kenapa kena buat gaya? Sebab bila buat gaya, dia ada nampak benda lain. Bukan dia dengar je. Dia pun guna mata dia untuk lihat gaya tu. Bila guna gaya ni, anak-anak pun kita boleh merangsang untuk dia punya nak meniru tu. Bila ada gaya kan, macam kita buat aktiviti gaya yang fun, gaya yang menarik untuk dia nak tiru. Kalau kat gadget kan biasanya cerita-cerita yang anak-anak kita tengok tu selalunya akan ada kartun yang bergerak-gerak. Jadi bagi anak-anak benda tu sangat menarik sebab dia nampak yang bergerak-gerak. Jadi kita pun nak lawan juga dengan yang dekat gadget tu, kita pun buat gaya kita sendiri. Dekat sini kita ada lagu kepala, bahu, lutut, kaki. Yang ni ada gaya kan, kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Sebab ada gaya, mungkin kita boleh tukarlah sikit gaya tu. Yang kedua ni, lagu Cocomelon, Row Row Your Boat. Macam mana kita nak buat gaya dengan lagu ni? Kepala, bahu, lutut, kaki tu biasalah kita nampak kan anak kita buat macam ni. Kepala, bahu, lutut, kaki. Row Row Your Boat. Agak-agak macam mana kita nak implementkan gaya dalam tu? Saya nak tunjuk boleh ke Estibas? Saya suka kat lagu ni. Kita cuba kita buat sama-sama. Reka gaya untuk lagu ni. Okey, kalau saya suka sangat lagu Row Row Your Boat ni sebab kan dia pelan-pelan kan. Jadi mudah untuk anak ikut pergerakan Row Row Your Boat. Okey, biasanya kita akan buat
Saya tunjuk tangan saya Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Saya tak ingat dah lirik. Tapi biasanya kalau row your boat, saya akan silangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Simple dan tak perlu pun ikut perkataan tu, tapi kita ikut irama. Kan dia ada rhythm dia kan. Na 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 na. Betul tak Iktibas? Betul tu. Kalau saya pula, okey, tips untuk pilih gaya pun ada tips. Janganlah kita buat gaya yang susah anak nak ikut macam ke ro apa macam complicated lah untuk anak ikut. Jadi kita gunakan gaya yang mudah untuk anak ikut. Mudah juga kita nak mantu anak tiru gaya tu. Contoh macam saya, kalau row your boat macam ni. Row your boat gently down the stream. Lepas tu kita ulang je balik gaya-gaya tu. Merry, 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 merry. Life is but a dream. Dia gaya yang mudah untuk anak ikut. Langkah untuk gaya tu pun macam satu langkah je. Taklah complicated kena buat macam ni ke. Gaya yang mudah untuk anak ikut, lagi senang dia orang untuk tiru, lagi menarik perhatian dia orang untuk meniru sebab mudah. Dia tengok senang je, macam ni je, row your boat. Macam tu. Lagipun senang lah untuk ibu ayah pegang tangan anak-anak untuk buat gaya sama-sama sebab gaya tu mudah kan. Jadi tu tips yang keempat. Tips yang kelima, dah buat gaya last sekali. Yang ni memang ibu ayah banyak sangat dilema. Anak saya ni asyik nyanyi lagu The Wheel on the Bus, Oh MacDonald Had a Farm. Lagu yang sama je. Macam mana kita nak tarik perhatian anak tu untuk nyanyi lagu lain juga, ataupun kita nak guna lagu yang dia minat tu untuk belajar benda lain instead of benda sama je, The Wheel on the Bus. Memang confirm dah. Lepas ni dia akan kenal dah bus. Macam mana kita nak kenalkan perkataan lain menggunakan lagu yang dia minat tu. Jadi kita boleh ubah suai lirik. Tak salah pun kita ubah suai lirik lagu anak yang kita minat, lagu anak-anak yang kita yang minat tu. Tak salah sebab kita nak bantu dia untuk kenal lagi benda lain. So macam lagu The Wheel on the Bus Go Round and Round ni kan. Macam mana nak tukar, kita boleh, satu, yang pertama, step pertama kita aim. Target perkataan apa kita nak anak kita belajar. Macam yang Teacher Mal cakap tadi. Target perkataan. So kalau dalam kat sini kita nak target anak kita faham pakai baju. Jadi kita kenalah tukar lagu tu jadi berulang dengan perkataan yang kita target tu. Sambil buat gaya tersebut lah. Pakai baju, kena buat gaya pakai baju lah. Contoh mari kita pakai baju. Pakai baju. Pakai baju. Mari kita pakai baju. Pakai baju. Kita nyanyi pun kena dengan kadar yang perlahan. Untuk kan anak-anak mudah lah untuk ingat benda apa perkataan yang kita target kepada anak tu. Lambat. Kita dah ada target perkataan. Lepas tu lambat. Satu lagi, sebenarnya dengan lagu ni kita boleh galakkan interaksi dua hala. Macam mana? Tadi kan kita dah ulang banyak kali pakai baju. Jadi anak-anak dah nampak dah pattern lagu tu. Memang nak ulang pakai baju, pakai baju, pakai baju. Jadi lepas tu masa kita nyanyi tu kita stop kejap. Kita tengok anak kita. Contoh mari kita pakai baju, pakai baju, pakai baju. Mari kita kita tengok anak kita lama-lama. Kita nak macam berharap dah bagi dia macam clue lah untuk dia sambung. Kalau anak tak sambung, tak apa, kita sambungkan balik. Kalau anak sambung, alhamdulillah, maknanya dia faham yang sebenarnya dia pun kena untuk sebut perkataan tu. Ada turn taking lah maknanya ketika menyanyi tu. Ibu nyanyi, anak nyanyi. Jadi elemen waiting tu kita boleh apply juga masa menyanyi. Jangan kita nyanyi seorang je lah. Kalau kita nyanyi seorang nanti
macam kita shot sendiri pun ada, tapi kita nak ajak anak-anak pun nyanyi sekali dengan kita. Awal-awal tu mungkin kita kurang lah dapat respon dari anak kan, sebab lagu pun lagu baru kita introduce. So lama-lama nanti dia akan mudah lah sebab anak dah nampak pattern. Sebab tu pentingnya lagu yang berulang ni. Okay. Betul tu Esibas. Kalau macam saya kalau pakai baju tu kan, kalau ibu ayah boleh juga nyanyi lagu tu masa memang betul-betul pakaikan baju untuk anak. Contohnya masa pakai baju nyanyilah, mari kita pakai baju, pakai baju, pakai baju. Macam tu. Kalau tengah basuh tangan, nyanyi mari kita basuh tangan, basuh tangan. Macam tu. Jadi barulah anak lagi best sebab anak boleh buat terus aktiviti tu in real life dan kaitkan dengan perkataan dalam lagu tersebut. Jadi kita ada beberapa orang parents, kalau Encik Razali, Nurul Atikah, Omran tengah tengok Teacher Bazila. Lama dah tak tengok Omran. Terima kasih Puan join live kami. Rindu nak jumpa Omran. Tu Puan Lia Mazlin pun cakap Medina tengah tengok Teacher Mar. Medina lepas ni terus nyanyi dengan ibu ibu cakap sekarang Medina dah suka nyanyi-nyanyi, dah suka tiru-tiru. Teacher pun lama dah tak tengok Medina. Kalau Puan Syirah Hassan. Umi Afiq. Umi Anafi baru dapat join sebab ada temu janji klinik. Terima kasih Puan join live kami walaupun lepas pergi klinik. Tak apa Puan, kita akan up balik video ni dalam Facebook boleh. Dalam YouTube channel pun ada untuk ibu bapa rujuk balik di masa akan datang Dan yang last kali di Teacher Bazila kita ada Puan Sena Syed Muhammad Taha. Puan Mak Haris kata kena buat gaya barulah nak tengok mama dia ni. Selalunya lagu Walking in the Jungle lah yang senang sikit tarik perhatian. Betul, kalau Haris ni kita nampak dia sangat minat dengan animal, so kita guna lagu yang dia minat untuk tarik perhatian. Biasanya saya pun akan mulakan dengan nyanyian juga untuk tarik perhatian anak-anak. Ada seorang anak tu, dia sangat suka lagu Isabella adalah. So memang kadang tu dia tak bagi fokus sangat, perhatian dah ke lain. Jadi kita nak tarik balik perhatian anak tu, kita nyanyi dengan lagu kegemaran dia. Betul dah cara Puan buat dengan Haris tu. Lagu yang dia minat. Minat tu nombor satu lah untuk tarik perhatian anak. Kalau tak minat, kita buat pun macam ibu ayah lah akan rasa susah nak buat dengan anak. Betul tu Estibas. Jadi sampai situ je perkongsian kita hari ni. Sebab ada Cik Na. Cik Na ni Ibu Razin sebenarnya. Baru jumpa semalam. Okay. Setakat hari ni 2 tips pilih lagu dan tips menyanyi. Jadi kami harap ni cukup lah untuk bantu ibu ayah try aktiviti baru dekat rumah, aktiviti ketika kita guna lagu dan menyanyi. Jadi terima kasih ibu ayah sebab bagi respon yang sangat bagus masa sesi. Saya rasa macam responsif sangat, rasa macam tak cakap seorang-seorang pun dengan Estibas kan. Okay, jadi agresif memberi komen kat bawah sangat. Berterima kasih lah ni ibu ayah. Harapnya apa yang kami share hari ni mudah untuk ibu ayah untuk apply balik kat rumah. Maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi 30 minit bersama terapis pada masa akan datang. Okey, Estibas. Jangan lupa minggu depan kita akan ada topik yang menarik lagi. Topik apa? Kena tunggu. Betul. Okey, sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum. YouTube channel kami.
Hai, hari ini kami akan tunjukkan aktiviti People Games yang melibatkan 4 pergerakan iaitu lambung, hayun, smackdown dan juga geletek. Objektif aktiviti ini adalah untuk merangsang daya rasa otot dan sendi anak-anak melalui pergerakan badan. Jom kita tengok. Pergerakan pertama, melambung. Pastikan ibu bapa melambung sambil melihat ke arah mata anak. 1, 2, 3. Pergerakan kedua, hayun. Pegang di pergelangan bahu anak dari bawah dan jarak kaki anak daripada lantai adalah minimum 1 kaki. Bagi posisi ibu bapa adalah dicadangkan berada di posisi kaki yang terbuka dan badan dalam keadaan tegak. 1, 2, 3. Pergerakan ketiga, smackdown. Ibu bapa perlu membawa anak ke lantai dengan memberi sedikit tekanan pada badan anak. Dan pastikan tangan menahan kepala anak untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Ya! Pergerakan keempat, geletek.